Di sebalik kehidupan realiti yang kita lalui sekarang ini, sebenarnya masih terdapat alam lain yang kita tidak ketahui. Orang mengatakan bahawa ini merupakan alam yang tak terlihat mata kasar atau dikenali sebagai alam ghaib. Apa yang dikatakan sebagai alam ghaib ialah semua jenis alam yang tak dapat dilihat dengan menggunakan mata kasar manusia, seperti alam tempat iblis, jin dan syaitan tinggal, alam malaikat, alam barzakh, dan alam-alam yang lain lagi. Sebelum pergi jauh, kami menasihati anda agar tidak percaya 100% dengan isi kandungan video ini, kerana kesahihannya masih belum dapat dipastikan. Anda juga dinasihati agar melakukan kajian tersendiri mengenai orang bunian. Pihak kami melakukan kajian berdasarkan bahan bacaan dan video-video yang terdapat di internet. Orang bunian merupakan satu makhluk lain yang hidup di satu alam yang lain dan misteri. Bunian juga digambarkan sebagai satu makhluk yang cantik dan mempunyai peradaban mereka yang tersendiri. Mereka dikatakan mempunyai kehidupan yang sangat teratur, seperti mereka juga mempunyai struktur pemerintahan yang tersendiri, mempunyai kampung-kampung yang tersusun dan sangat cantik. Kehidupan mereka juga dikatakan sangat mirip dengan kehidupan manusia. Menurut penerangan Wikipedia, bunian bukanlah daripada bangsa manusia yang berketurunan Nabi Adam alaihissalam yang boleh dipanggil sebagai orang. Bunian ialah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mirip dengan elf dalam legenda Eropah. Lebih tepat lagi seperti yang digambarkan oleh J.R.R. Tolkien di dalam hasil karya beliau, The Lord of the Rings, The Hobbit, dan The Silmarillion. Banyak mitos dan cerita yang dipercayai oleh manusia berdasarkan kisah-kisah yang disampaikan dari zaman ke zaman dan andaian, dan bukannya cerita yang benar. Yang sahihnya, mereka bukanlah manusia, tetapi makhluk yang dicipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya yang sama seperti para malaikat untuk membantu manusia di bawah arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bunian bukanlah malaikat, cuma unsurnya sahaja sama kejadiannya seperti para malaikat. Para malaikat tiada jantina, tidak makan, tidak minum dan tidak tidur, manakala bunian pula sebaliknya. Mereka berkeluarga, makan, minum dan tidur seperti manusia. Asal-usul orang bunian. Terdapat beberapa pendapat mengenai asal-usul makhluk bunian. Antaranya ialah mereka adalah daripada keturunan jin. Pendapat kedua pula menyatakan mereka ialah hasil perkahwinan antara manusia dengan jin. Dan pendapat ketiga dan yang sebenarnya ialah bunian adalah makhluk ciptaan Allah dan bukan dari keturunan manusia, jin maupun malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta, menciptakan berbagai jenis makhluk yang manusia sendiri tidak pernah melihatnya, kecuali mereka-mereka yang dianugerahkan Allah ilmu makrifat dan laduni. Mereka dikatakan wujud dalam masyarakat besar, menyerupai struktur sosial manusia, mempunyai keluarga, puak, dan struktur masyarakat. Orang bunian dikatakan mendiami kawasan hutan belantara, jauh dari perhubungan manusia, tetapi ada juga yang tinggal berdekatan dengan manusia, malah berkongsi rumah dengan keluarga manusia. Para bunian tidak berpakaian putih semata-mata. Mereka hanya memakai pakaian putih ketika solat. Bunian berpakaian putih, baju kurung, jubah putih itu adalah lakonan jin-jin yang hendak menyesatkan manusia.
Yang sebenarnya, manusia bertemu bunyan selama ini. Di sebalik semua cerita dari turun-temurun, itu bukanlah bunyan, sebaliknya jin-jin kafir yang menyamar sebagai bunyan. Contohnya, seperti jin kebayan, yang suka berlakon dan menyamar. Di sini juga, digambarkan bahawa mahkota bunyan adalah tumbuh dari kepala, ibarat tanduk rusa. Banyak cerita-cerita dan asal-usul yang kurang tepat, malah tidak ada hadis yang spesifikasi tentang bunyan. Semua itu andaian sahaja sehinggalah kelahiran Puteri Nuh, satu-satunya manusia hybrid kacukan Raja-Raja Bunyan. Dan nendanya Puteri Ratna yang bersuara melaluinya, menerangkan sebenar apakah itu bunyan. Alam mereka di kayangan dan tempat itu bernama Alam Zara. Mereka tidak tinggal di hutan dan mereka bukan merasuk pesakit seperti yang didakwa orang ramai. Kerana sekali lagi diulang, ia adalah lakonan jin-jin kafir yang hendak merosakkan nama bunyan yang sebenar. Alam Zara. Manusia menggelarkan alam bunyan sebagai kayangan yang terletak di antara langit dan bumi, dikenali sebagai Alam Zara. Alam Zara tiada cahaya matahari dan mempunyai kelembapan yang tinggi. Namun begitu, ianya disinari cahaya bunyan itu sendiri. Keadaan sebenar tempat tinggal bunyan ini juga pernah diceritakan di dalam filem Sumpah Orang Minyak lakonan P. Ramlee. Malangnya beberapa perkara di dalam filem ini diubah sesuai mengikut cita rasa P. Ramlee. P. Ramlee diberi ilang oleh para bunyan untuk menggambarkan ciri-ciri, suasana dan kehidupan bunyan yang sebenar. Hubungan dengan manusia. Oleh kerana orang bunyan mirip dengan manusia, kecuali berasaskan fakta, mereka biasanya haid atau halimunan. Tidaklah menghairankan untuk mereka berkahwin dengan manusia. Malah ada pendapat yang mengusulkan bahawa bunyan ini ialah hasil gabungan hubungan manusia dan jin. Bagaimanapun, ada juga yang mempertikaikannya kerana perbezaan bagi manusia berasal daripada unsur tanah dan bunyan berasal daripada unsur cahaya. Terdapat cerita mengenai seorang lelaki yang mengahwini orang bunyan, tetapi lantaran ingin kembali kepada keluarganya yang telah ditinggalkan, memutuskan untuk meninggalkan orang bunyan. Semasa kepulangannya ke dalam golongan manusia, dia mendapati bahawa setiap orang yang dia kenali telah meninggal dunia dan beberapa tahun sudah pun berlalu. Cerita ini pernah disebutkan dalam cerita dongeng Amerika, iaitu Rip Van Winkle. Perkara tersebut menyerupai teori kerelatifan masa. Kebenaran mengenai bunyan oleh Bentara 7, 2012. Sekitar tahun 2012, nama Puteri Nuh menjadi sebutan kerana beliau adalah satu-satunya hybrid manusia kacukan bunyan. Banyak kesilapan besar tentang rupa bentuk sebenar bunyan yang selama ini kita dengar, termasuk apa yang dinyatakan sebentar tadi. Tetapi masih ada perkara yang boleh diterima, walaupun amat kecil. Semua itu dijawab oleh Puteri Kudipati Ratna Suri Singgara, dirujuk sebagai Puteri Sari di dalam blog dan laman Facebook Bentara 7 yang merupakan raja segala raja-raja bunyan seluruh dunia. Kebenaran dan misteri mengenai alam bunyan. Berikut adalah kenyataan tentang kebenaran bunyan yang dipaparkan di dalam halaman Facebook. Kata-kata Puteri Sari, raja segala raja-raja bunyan seluruh dunia. Di antara intipatinya ialah 1. Bunyan adalah jin. Ramai yang menyangka bahawa para bunyan adalah daripada kaum jin. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, para bunyan dijadikan daripada cahaya sama seperti malaikat. Jin pula, sebaliknya, dijadikan daripada api. Namun begitu, terdapat banyak kes di mana jin, khususnya jin kafir, menyamar sebagai bunyan.
Jin-jin ini memperdaya manusia untuk menyesatkan mereka, pada waktu yang sama menjauhkan manusia daripada didampingi bunyian yang sebenar. 2. Bunyian memberi harta kepada manusia. Kita sering mendengar bahawa ada manusia yang memperolehi batu permata, emas, dan perhiasan seperti mahkota dan cincin daripada bunyian. Ini adalah tidak benar sama sekali. Walaupun bunyian merupakan makhluk Allah yang paling kaya, tetapi mereka tidak pernah memberikan harta kepada manusia. Bunyian membantu manusia dengan memudahkan dan membukakan jalan serta memberikan ilham untuk manusia memperoleh rezeki melalui kaedah-kaedah yang halal. Bunyian tidak akan memberikan harta secara fizikal kepada manusia. Manusia yang menerima wang dan harta daripada alam ghaib sebenarnya telah diperdayakan oleh jin dan iblis. 3. Mahkota bunyian. Terdapat kes di mana manusia mendakwa mereka menerima mahkota bunyian. Perkara ini tidak mungkin berlaku kerana tidak seperti mahkota manusia, mahkota bunyian tidak boleh ditanggalkan. Ianya tumbuh dari kepala bagaikan tanduk rusa. Mahkota yang diperolehi hanyalah helak jin kafir yang ingin memperdayakan manusia. Harta-harta ini biasanya diperolehi daripada bomoh. Jika difikirkan secara logik, kenapa bomoh itu perlu memberikan harta kepada orang lain? Kenapa dia tidak mengambil harta itu untuk dirinya sendiri? Bunyian merupakan makhluk Allah yang warak dan alim. Mereka hanya menumpukan masa beribadat kepada Allah, solat, zikir, dan bertempur dengan iblis dan jin kafir. Jin kafir akan mengambil harta-harta serta wang dari tanah perkuburan dan tempat-tempat maksiat seperti kasino untuk diberikan kepada manusia. 4. Bunyian menculik anak manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, Allah telah menjadikan pelbagai alam dengan penghuninya yang unik kepada alam tersebut. Kita sering terdengar kisah bayi yang hilang di dalam kandungan. Terdapat beberapa penjelasan mengenai perkara ini. Secara perubatan, ada satu keadaan yang dikenali sebagai Vanishing Twin Syndrome, VTS, atau sindrom kembar yang lenyap. VTS menyebabkan salah satu janin kembar hilang. Janin yang telah meninggal di dalam kandungan juga boleh diserap semula oleh badan ibunya, dan ini menyebabkan janin itu hilang. Ia mungkin juga kes pseudochiasis di mana wanita tersebut mengalami phantom pregnancy atau kehamilan palsu. Namun begitu, jika ianya tidak dapat dijelaskan secara perubatan, mungkin bayi tersebut telah diambil oleh para bunyian. Ini adalah kerana perkahwinan antara manusia dan bunyian pernah berlaku. Ianya ada yang menghasilkan zuriat, sama ada bunyian sepenuhnya atau manusia sepenuhnya. Dalam kes ini, mungkin ada keturunan si ibu yang pernah berkahwin dengan bunyian dan kandungannya merupakan bunyian sepenuhnya. Oleh kerana bayi itu bunyian, dia tidak akan kelihatan pada mata kasar dan tidak boleh hidup di alam nyata, seperti mana manusia tidak akan boleh hidup di alam bunyian. Untuk menyelamatkannya, ia diambil oleh para bunyian untuk dipelihara dan dibesarkan di alam bunyian. 5. Bunyian memunculkan diri kepada manusia. Para bunyian tidak pernah memunculkan diri kepada manusia. Mereka adalah rahsia Allah dan menjadi larangan Allah untuk mereka memunculkan diri kepada manusia. Bunyian hanya akan menggerakkan hati manusia untuk membantu mendorong mereka ke arah kebaikan. Bunyian yang mendampingi perawat juga tidak memunculkan diri, hanya membantu secara rahsia. Dalam
kes-kes tertentu, terdapat bunian biasa yang berkahwin dengan manusia, dan ini memerlukan mereka memunculkan diri, namun hanya pada pasangan masing-masing. Kebanyakan manusia yang pernah melihat bunian mungkin telah melihat jin yang menyamar sebagai bunian. Mungkin juga mereka melihat bunian sebenar dengan tidak sengaja, tetapi bunian tidak boleh memunculkan diri kepada manusia. 6. Gambaran para bunian. Para bunian sering digambarkan memakai pakaian putih, berjubah dan berbaju kurung. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang lemah lembut, menghabiskan masa di tepi sungai, mandi dan menyanyi. Gambaran ini adalah kurang tepat. Para bunian adalah panglima perang dan pahlawan yang setiap hari bertempur melawan iblis dan jin kafir. Mereka sentiasa bersenjata dan dilengkapi pakaian perisai kecuali ketika tidak bertempur. Para bunian tidak berjenaka, sebaliknya sentiasa serius di dalam menjalankan tugas mereka. Tidak dinafikan para bunian merupakan makhluk yang ihsan dan belas kasihan, tetapi mereka juga amat tegas, bijak dan berpandangan jauh. Mereka dikurniakan kuasa sakti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelindung, pembimbing dan penyimpan rahsia-rahsia Allah. Demikianlah kupasan mengenai kisah bunian. Pihak kami sekali lagi menasihati anda supaya tidak mempercayai cerita tadi 100% kerana kesahihan cerita tersebut belum dapat dipastikan. Sekiranya anda merasakan cerita ini bermanfaat, sila subscribe, like dan share video ini. Sokongan dari anda amatlah kami hargai. Sampai jumpa lagi. Bye.